Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ikutlah nasihat yang baik, semoga Allah merahmatimu, biar dari siapa pun datangnya. Tetapi kini engkau memang suka membantah qada dan qadar Allah Ta'ala. Jangan suka membantah dan mengungkal. Uzair AS pernah membantah takdir Tuhannya dari gara-gara apa yang menimpa manusia. Kenapa Allah sampai mencipta makhluk kemudian dia menyeksanya? Sebab itu namanya telah dipadam dari Dewan Kenabian. Dimatikan Uzair selama 100 tahun agar terpencil dari orang ramai. Kemudian dihidupkannya semula dan dikembalikan rohnya. Lazimkan beristighfar menjadi ucapan lisanmu. Jadikan pengakuan menjadi kebiasaan hatimu, dan ketenangan menjadi kerja batinmu. Zikir itu mula-mula sekali dengan lidah, lalu dia bertukar mencakup muka hati, dan bila datang saja cinta dan rindu, ia pun berpindah kepada lidah semula. Aku sudah menemani ramai pada guru, dan aku tidak pernah melihat suatu gigi yang putih pun pada siapa sahaja dari guru-guru itu. Mereka selalu makan makanan yang baik-baik, namun tidak sekalipun mereka memberiku walau satu suap sekalipun. Jaga adab kamu, biar orang makan sampai kenyang, tetapi biar engkau tetap lapar. Biar orang lain membesar diri, tetapi engkau tetap hina. Orang lain kaya raya dan engkau tetap fakir. Aku mengajar kamu dan mendidik kamu untuk selamat di hari depan. Aku beritahu kamu bahawa kamu tidak dapat memberiku manfaat atau mudarat, dan kamu juga tidak dapat melebihkan rezekiku atau mengurangkannya walau satu zarah sekalipun. Sesudah semua ini, aku berbicara mengenai kamu. Aku sudah pastikan semua ini selama aku berada di padang pasir dan di tanah lapang yang tiada berorang. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita bicarakan tentang bagaimana perlu kita menerima takdir Allah SWT dan menganggap bahawa takdir Allah Ta'ala itu ialah nasihat Allah Ta'ala kepada kita, melihatnya sebagai suatu amaran kepada kita, melihatnya sebagai suatu peringatan, dan melihatnya sebagai suatu kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Dan kita menjauhi diri kita daripada membantahnya, baik secara zahir atau secara batin. Adapun secara zahir, dengan bantahan-bantahan mulut kita, dengan melihat bahawa apa yang berlaku ini tidak layak untuk kita, kita tak berhak dapat benda ni, sepatutnya orang lain, atau membantah dengan hati kita itu dengan bersifat tidak tenang dengan apa yang Allah uji kita, dan dengan
merasakan bahawa dalam hati kita ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan. Maksudnya, bila satu takdir mendatangi kita, kita rasa patutnya bukan begini. Yang lain, hati kita tak berbicara. Itu bantahan secara batin. Atau kita seperti tertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Sebagaimana kisah malaikat. Malaikat tertanya-tanya, kenapa Allah nak jadikan Adam sebagai khalifah atas muka bumi? Malaikat tidak membantah secara zahir. Itu bukan sifat malaikat. Tapi tertanya-tanya. Tertanya-tanya itu, walaupun ia suatu tanda fitrah kita manusia. Kadang-kadang bila berlaku sesuatu yang kita tak jangka, kita tertanya-tanya kenapa. Ia tidaklah dianggap membantah secara zahir, tetapi ia juga menurunkan darjat kita. Sebab kita tak patut tertanya-tanya pada perbuatan orang yang bijaksana. Apa tadi Allah yang maha bijaksana? Tentang doktor yang kita tahu mahir pakar, bila dibuat sesuatu kita pun tak tertanya-tanya. Dah dia doktor, dia pakar, pandailah dia. Apa tadi Allah yang maha bijaksana? Sifat tertanya-tanya tadi juga menurunkan darjat kita, supaya kita benar-benar telus dengan segala takdir Allah. Datang di takdir Allah, ini baik, tanpa kita berfikir panjang, tanpa kita perlu merenung jauh, melainkan kita yakin sebab ia datang dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah itu baik. Ada satu syarikat yang berjenama, apapun produk yang didatangkan, semua orang kata dia baik. Sebab ni syarikat ini sudah ada jenama dia, ada branding. Dia buat jam, orang kata jam dia baik. Dia buat kertas, orang kata kertas dia baik. Buat pen, semua dia conquer semua atas satu jenama. Kalau kita percaya, kita percaya satu universiti yang berprestij, prestij satu, maka semua fakulti dalam tu dianggap berjenama. Yang jadi tukang kebun pun jadi popular. Awak tukang kebun kat mana? Dekat Cambridge, popular tukang kebun tu. Sebab apa? Dia jenama. Tukang kebun kat mana? Tukang kebun istana, dia berjenama. Ini makanan istana, baju istana, ini bunga istana. Sebab bila kita sandar pada istana, dia nampak macam grand, dia nampak macam perfect, sempurna. Itu cuma jenama dunia. Sebut je jenama dunia, semua tenganga, macam hebat belaka. Walau tak sebegitu. Mereka jual jenama, dalam kurungan mereka juga menipu. Tetapi Allah SWT yang maha bijaksana, bila Allah takdirkan sesuatu, ia baik dan ia terbaik. Bukan sekadar baik, terbaik. Dalam jiwa kita dan hati kita sentiasa berzikir dengan zikir itu. Apa yang Allah datangkan itu baik. Tidak mungkin tidak baik. Ia baik. Baik untuk saya. Tapi bila kita juga dengan sifat lemah iman kita tertanya, maka sebelum Allah menjawabnya, maka ada hukumannya. Hukuman tertentu kepada orang beriman. Ada hukuman bersifat bala ataupun kebencian. Ada hukuman bukanlah kebencian Allah, tetapi pelajaran dari Allah. Pelajaran. Umpama kita, kalau saya cikgu, saya denda anak murid. Ada saya denda anak murid ni sebab memang saya marah betul dia. Ada saya denda bukan kerana itu, supaya pelajaran. Dapat sesuatu yang faham, dia faham. Ni ada budak ni, memang kalau ke sekolah dia tak pernah bawa buku. Ini teruk kena hukum ni. Tapi ada seorang budak, dia bijak, tapi sesekali dia tak bawa buku pun dia kena. Tapi hukumannya lain. Hukumannya menjadikan dia lebih lagi kuat, lebih lagi baik. Kita tak kena. Apa selama ni yang dia cemerlang tidak mempengaruhi, menjadikan dia tak dihukum bila buat kesalahan. Buat, kena hukum. Tapi hukumannya lain, kesan dia. Maka satu kisah dibawakan pada kita, kisah Nabi Allah Uzair AS. Baik, bila kita sebut Uzair AS, yang merupakan salah seorang daripada Nabi selepas Nabi Allah Musa AS. Uzair ini dianggap oleh Yahudi sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Dan berkata Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Baik, apa cerita Uzair AS?
yang Allah Ta'ala sebut ceritanya dalam Suratul Baqarah ayat 259. Pada juzuk yang ketiga kalau kita baca, pada muka surat 43 dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala menyebut au kalladhi marra ala qaryah wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata am fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, Allah ceritakan atau tentang seorang lelaki yang melalui di satu negeri dan melihat seluruh negeri itu hancur binasa, lalu dia bertanya, bagaimana Allah akan menghidupnya kembali? Maka Allah mematikan dia untuk tempoh 100 tahun. Kemudian membangunkannya kembali. Dan bertanya kepadanya, berapa lama kamu tidur? Dia berkata, setengah hari atau 1 hari. Lalu Allah berfirman kepadanya, lihat kepada makanan yang kamu bawa. Ternyata tidak berubah. Dan lihat kepada kaldai yang kamu tunggangi. Ternyata ia sudah hancur binasa. Lihat kaldai ini, ia menjadi tanda kekuasaan kami. Maka tulang-tulang kaldai itu mula dihimpunkan, bergerak, tersusung kembali, membentuk kaldainya, lalu dihidupkan kembali. Lalu kata Nabi Uzair, sesungguhnya aku meyakini sungguh-sungguh Allah berkuasa atas sesuatu. Baik, kisah Nabi Allah Uzair, dia tertanya-tanya, macam mana Allah Ta'ala, kerana Nabi Allah Uzair AS, dia duduk di satu kampung. Seorang raja namanya Raja Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar ialah Raja Babylon. Setengah menamakan ia adalah, kalau nama moden, sebagai Nebuchadnezzar. Seorang raja yang membina tamang tergantung Babylon. Dan bahasa Arab sebut Bukhtanasar. Seorang raja yang kuat pada zaman dia. Dia telah datang ke Palestin, Baitul Maqdis, dan menghancurkannya. Dihancurkan semua. Dibunuh sebahagiannya, ditawan sebahagiannya. Maka yang ditawan ini lelaki dan perempuannya, dan disuruh supaya membina tamang tergantung Babylon. Berpuluh ribu ditawan. Maka hancur anak Baitul Maqdis, Palestin. Lalu seorang Nabi namanya Uzair AS, dia duduk di satu tempat yang agak jauh daripada Baitul Maqdis, dan berita kehancurannya sampai ke telinganya. Penyerangan ini, dia ada seorang pembantu perempuan dipanggil Jariyah, yang waktu itu berusia 20 tahun. Ini pembantu rumah dia selain pada isterinya. Dan dia ada seorang anak lelaki yang berusia 13 tahun waktu kejadian. Maka beliau, yang baginda SAW, Nabi Allah Uzair, bergerak daripada kampung dia pergi ke Baitul Maqdis, membawa unta dan membawa bekalan. Bekalan yang dibawa ialah asir, dibawa dikatakan anggur, ting, buah ting, dan juga asir. Asir ni maksudnya ialah air buah. Bawa sebagai bekalan, bawa bersama di atas unta, sebab nak jalan jauh. Supaya kita tahu Nabi-Nabi alaihissalam, mereka berjalan pun bawa bekal, bukan berdiri atas nama tawakal kosong. Nak bawa bekal, bawa kaldai dan sebagai kenderaan, dan bawa makanan dia. Dan sejumlah ulama tafsir adalah makanan-makanan yang lain yang tidak disebut. Maka bergerak, boleh sampai ke Baitul Maqdis, dia dah hancur. Dalam Al-Quran menceritakan bahawa dia tertanya-tanya, macam mana Allah nak hidupkan balik? Bukan meragui, tertanya. Dan dia juga berfikir tentang kenapa manusia baik ini dibunuh.
sehingga dia lupa kepada kebijaksanaan Allah. Dia tanya. Maka dia tertanya-tanya tadi pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala tidurkan dia. Atau dalam Quran sebut matikan dia. Kerana tidur ini bukan tidur biasa. 100 tahun. Tuan kita kalau orang dia tidur sampai setahun, kita pun akan kata dia mati. Ni kita gerak anak kita bangun-bangun, tak bangun-bangun. Seminggu dah macam tu, kita mati dah budak ni. Ini kan pula 100 tahun. Yang menjadikan keluarga terdekatnya juga telah meninggal dunia. Maka Nabi Allah Uzai, dia penat di situ, dia pun rehat. Dia berteduh di bayangan pokok. Bayangan pokok. Sebagaimana kisah Nabi Musa berteduh di bayangan pokok. Rehat situ, tambak unta, tambak keadai di situ. Kira-kira nak makan sekejap. Sambil merenung kebinasaan yang luar biasa. Hancur. Akhirnya dia pun tertidur. Waktu itu ialah waktu sebelum zuhur. Qailulah, zahira. Sebelum zuhur tidur. Kerana para Nabi SAW, kalau mereka tidur siang, tidurnya ialah qailulah. Maka dia pun tidur. Bila dia tidur, tempohnya panjang. Sehingga yang pertama Allah hidupkan daripada fizikalnya ialah matanya. Mula celik mata. Bila celik mata nampak keadaan dah berubah. Kembali bangun bangunan yang tinggi. Hiruk pikuk dan kesibukan. Niaga. Bukan ia jauh lebih meriah berbanding yang dikenali dulu. Masa sebelum tidur dia nampak bangunan ni hancur. Bandar ini pun hancur. Ramai yang mati. Bila dia celik matanya, dia lihat semuanya seperti sedia kala. Bukan lebih makmur daripada itu. Maka dia terkejut. Melihat keadaan sudah berubah. Raja Bukhtanasar, bila dia sudah binasakan Filastin, maka sampai masa sebab dia suruh tentera dibinasakan, dia pun tak jangka binasanya teruk sangat. Akhirnya dia membenarkan orang-orang Filastin pulang semula ke Baitul Maqdis. Dia benarkan pulang selepas berpuluh tahun lamanya. Berpuluh tahun lamanya mereka dikembalikan ke Filastin. Lalu mereka kembali membina bangunan mereka, penempatan mereka. Kata ulama tafsir, ketika itu Nabi Allah Uzai telah pun tidur selama 70 tahun. Berbaki lagi 30 tahun. Dan tempoh 30 tahun itu dibina bangunan itu semua. Jadi ditawan puasa puluhan tahun. Kena Palestin kembali semula ke Baitul Maqdis. Mereka bina balik. Ketika itu Nabi Allah Uzai sudah pun 70 tahun tidur. Maka 30 tahun terakhir itu dibina bangunan. Kerana pembangunan biasa tinggal dalam masa 30 tahun. Pembangunan lengkap. Sesuatu bandar. Maka dibina dengan begitu meriah. Lalu Nabi Allah Uzai pun, Allah, fizikal pertama yang Allah jadikan berfungsi matanya. Maka dia melihat semua berubah. Dan dia mendengar kesibukannya. Maka datang malaikat kepadanya. Mereka datang menemuinya. Lalu mereka tanya satu soalan. Kam labista, wahai Nabi Allah Uzai, dah berapa lama tidur? Nabi Uzai AS dia tidur sebelum zuhur. Dan dia bangun ternyata petang hari. Nampak petang. Lalu kata Nabi Uzai, mungkin separuh hari atau mungkin satu hari penuh. Mungkin. Sebab tidurnya dan kadang matahari masih ada dan bangunnya matahari pun masih ada. Walau ia sudah berlangsung ratusan tahun. Lalu kata malaikat ini, bukan kamu tidur 100 tahun? Maka dia terkejut 100 tahun. Dan dia tahu malaikat tak akan berbohong dengannya. Lalu kata malaikat, cuba lihat bekalang yang kau bawa. Lihat anggur. Anggur tak masam, manis. Lihat buah tin. Buah tin pun tahan. Lihat air buah yang kau bawa pun tidak masam. Seperti macam ni sekejap. Sebab benda-benda itu akan berubah. Even setengah hari dia akan berubah. Kita anggur pagi, biar terdedah petang, kecut anggur. Air buah kita blend pagi, tunggu petang, memang masam. Itu sifatnya. Kemudian Nabi Allah Uzai taklah nampak terkejut sangat bila melihat bekalannya masih kekal, terjaga.
Tapi cuba lihat kepada kaldaimu. Wanzur ila himarika. Tengok kaldai. Dia tengok kaldai dah hancur lumat. Tinggal kulit dan tinggal tulang. Habis tak ada. Walau sifat kaldai ni umurnya panjang. Kaldai boleh bertahan sampai puluhan tahun. Lebih lama daripada usia kucing. Lebih lama pada usia kuda. Kadang-kadang dia orang kacuk kuda dengan kaldai sehingga keluar bara untuk dapatkan umur yang lebih panjang. Binatang ni umurnya panjang. Kaldai. Bodoh-bodoh dia pun umur panjang. Itu binatang nama kaldai. Dia tengok kaldai dia hancur. Mustahil kaldai hancur dengan makanan tak rosak. Maka kata Allah, cuba lihat. Cuba lihat dan perhatikan. Mula tulang-tulang tadi tersusun balik. Susun. Kemudian dipenuhi dengan daging. Kemudian dipakaikan dengan kulitnya. Kemudian kembali tegak kaldainya. Maka dia berkata, dia menjawab persoalan ditanya sebelum ini. Macam mana Allah nak hidupkan semua ni? Atau persoalan, kenapalah jadi begini? Maka dilenyapkan seketika kenabiannya dan tempoh 100 tahun. Walau Nabi ini sentiasa bergerak. Nabi tidak tidur macam tidurnya orang awam. Tidak. Walau mereka tidur, hati mereka jaga. Itu pada Nabi. Tapi berlainan dengan Nabi Uzair AS, dia tidur terus tanpa terjaga. Kerana sebagai satu teguran Allah padanya. Kamu bertanya bagaimana aku nak hidupkan. Kamu bertanya kenapa ia berlaku. Bertanya bukan mengingkar. Tanya macam, kenapa jadi macam ni? Terfikir. Macam kita lah. Kadang-kadang kita fikir, kenapa lah orang jahat menang, orang baik tak menang. Terfikir kita. Kenapa? Itu takdir Allah. Ada sesuatu yang baik. Macam mana lah kita duk tengok orang yang bagus tak dipilih, yang tak bagus tu lah dipilih. Kadang-kadang kita tertanya kenapa. Maka ada hikmah dia. Kita yakin ada hikmah dia. Kadang-kadang kita tengok ustaz, kenapa zaman sekarang orang jahat sentiasa menang, yang menipu sentiasa menang, yang baik jujur-jujur ni ke belakang. Seperti mereka, patutnya mereka lah dapat kedudukan yang baik. Kadang-kadang pilih pengurusi masjid pun yang gangster sekali. Baik pun tak dapat. Kadang-kadang kita, mungkin ada orang tertanya kenapa begitu. Tapi di Muhammad ada satu hikmah yang bijaksana. Barangkali si gangster dia pengurusi supaya dia jadi baik. Tidak dia lagi gangster. Kalau gangster dia punya kejahatan dia last kali pengurusi masjid. Takut dia. Dia pernah bunuh orang gini. Gangster tiba pernah jadi pengurusi masjid. Nampak baik terus. Ada hikmah yang kita tak tahu. Maka Nabi Allah Uzair AS dalam tempoh 100 tahun hilang nama kenabiannya. Tidur. Untuk dia mendapat kembali selepas bangkit. Maka dia melihat, dia berjalan sekitar kota. Masya Allah dah berubah. Maka apa yang dia ingat ialah pulang ke rumah dia. Di mana pulang ke rumahnya? Maka dia bertanya, apakah ini rumah Uzair? Yang di rumahnya. Kepada orang yang dalam rumah. Seorang lelaki tua. Seorang perempuan tua. Perempuan ini kata, perempuan ini menangis. Sudah lama aku tidak mendengar orang menyebut nama Uzair. Sebab dia hilang begitu saja 100 tahun. Hilang tak jauh, tidur je. Lalu kata wanita ini, sudah lama aku tak dengar orang sebut nama Uzair. Maka dia menangis kerana rindu. Rupanya dia adalah pembantu Nabi Uzair AS. Pembantu Nabi Uzair. Lalu kata Nabi Uzair, akulah Uzair. Perempuan kata, bohong kamu Uzair. Bagaimana kamu Uzair? Aku mengenali Uzair. Dia waktu Nabi Uzair tinggalkan dia, umur dia 20 tahun. Sekarang umur dia 120 tahun. 120 tahun ni mak nenek dah tua, beruban semua. Tapi dia masih ingat Uzair. Lalu kata wanita ni, kalau benar kamu Uzair ini seorang yang mustajab doa, maka doakan supaya aku sembuh dari penyakitku, aku sembuh daripada sifat lemah aku. Lalu Nabi Allah Uzair pun berdoa. Maka wanita ni pun sembuh, sihat, segar balik, bagaikan perempuan muda. Lalu dipercayai ini Uzair kan doa mustajab. Maka dia pun dibenarkan masuk rumah. Maka dia dapati ada seorang lelaki tua, anaknya,
yang ditinggalkan pada usia 13 tahun dan sekarang umurnya 113 tahun. Anak dia ni ada anak-anaknya, cucu-cucunya. Lalu dipanggil semua. Lalu anak dia kata, kalau Uzair itu ayahku, ya, ternyata ayahnya muda pada anak dia. Umur sama, fizikal muda. Nabi Allah Uzair AS, dia juga dah tua, tapi muda. Dengan Allah jaga, pelihara jasadnya, rambutnya daripada ubat. Dan Allah melakukannya pada siapa yang dikehendakinya. Maka kata anak Nabi Uzair, aku kenal ayahku dengan satu sifat. Dia satu-satunya yang mengingati kitab Taurat. Kerana kesedihan anak Nabi Uzair ialah hilangnya kitab Taurat. Dan seluruh penduduk Filastin mereka bersedih kerana hilangnya Taurat. Tak ada lagi, kerana waktu Buktan Nasr serang, dibakar kitab Taurat sekali. Dan dibunuh semua ahli Taurat yang memahami kitab Taurat. Dibunuh semuanya. Sehingga tidak ada kalangan mereka. Dan Taurat tidak ada waktu itu. Mereka kata bahawa kalau benar kamu Uzair, kamu akan ingat kitab Taurat, dan kami minta kamu tulis balik Taurat yang hilang. Kata Nabi Allah Uzair, ya, boleh. Maka dia mengambil wuduknya dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah lapangkan dadanya dengan memperlihatkan kepadanya Taurat sebagaimana seseorang melihat pada bukunya. Maka dia mula menulisnya. Dia ni Allah tunjukkan depan mata dia Taurat. Maka ditulis kembali. Maka kisah ini mula tersebar seluruh negara. Tersebar. Menjadi keajaiban yang hebat. Bermula kisah itulah mereka Yahudi menamakan Uzair itu sebagai anak Tuhan. Ini kenapa orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Kenapa tidak Musa? Kerana Yahudi lebih, kalau tengok, mereka antara Nabi yang mereka paling sayang Musa AS. Tapi mereka tak kata Musa itu anak Tuhan. Mereka kata Uzair. Kerana kata mereka, Nabi Allah Musa itu mendapat Taurat secara fizikal. Nabi Allah Uzair mendapatnya secara maya. Nabi Allah Musa itu membaca Taurat yang tertulis. Nabi Allah Uzair mengingatinya dan menulisnya dengan ingatannya. Maka itu satu keistimewaan mengatasi Musa AS. Lalu bermula hari itu mereka menamakan Uzair anak Tuhan. Tapi mereka tak kata depan Nabi Uzair, yang pasti dibantau oleh Nabi Uzair. Generasi-generasi selepas itu. Kerana manusia ni tuan-tuan, dia ada satu peringkat. Peringkat kita mengagungkan dia. Agung dengan apa yang dia ada. Peringkat kedua lebih over lagi mengagungkan dia. Peringkat ketiga akan lebih lagi mengagungkan dia, sehingga mula mengangkat dia pada kedudukan yang tak layak. Dia dah puji melampau-lampau dah. Macam kita lah, kita sezaman dengan Mak Kilau lah. Kita tahu Mak Kilau macam ni je. Lepas generasi belakang, dia anggap Mak Kilau lagi jauh pada tu. Akhirnya kata, Mak Kilau ni dia ulama, mula over sikit. Tak, dia ni wali, mula over. Dia mula over. Last sekali mungkin kata lain pada tu. Ya, kita tahu dia ni orang baik, bagus, pahlawan. Tapi dengan sanjungan zaman ke belakang, menjadikan dia dapat lebih daripada sepatutnya. Itu namanya pendewaan. Sebab tu kita ni, bila puji orang, ikut kadar dia. Kita puji baik. Nabi SAW kata, kamu jangan melampau memujiku. Aku ialah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan melampau. Kerana orang dah melampau pada Nabi Isa sehingga anggap dia anak Tuhan. Orang dah melampau puji Uzair sehingga menganggap dia anak Tuhan. Maka kata Rasul, jangan melampau. La tutruni kama atarratin nasara wal yahud. Jangan kamu lampau-lampau puji aku sebagaimana dibuat oleh Yahudi dan Nasara. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, segunung mana pun kita puji Nabi SAW, kita tahu Rasulullah ini ialah hamba Allah. Jangan pula ada kata anak Tuhan, anda melampau. Jadi macam Yahudi. Walaupun Allah pelihara Nabi SAW, dan Allah pelihara umat Islam daripada bersifat melampau pada Nabi SAW. Jadi kita menghormati, kita memuliakan Nabi SAW sebagaimana diperintahkan. Tapi tak ada seorang pun orang Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Lihat bagaimana Allah jaga orang Islam, umat Islam, tak ada. Tapi Yahudi rosak, Kristian rosak bila mula mereka menamakan Tuhan itu ada anak. Satu penyelewengan yang serius, mengatakan Tuhan itu punya isteri, sebagaimana mereka menganggap Mary atau Maryam sebagai isteri Tuhan. Baik, kembali ke kisah Uzair AS. Maka Uzair AS yang
kejadian yang Allah cerita dalam Al-Quran, bila kita baca dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 259, ialah kisah tidur yang paling panjang. Selain pada Ashabul Kahfi, dia tidur paling panjang dalam sejarah manusia ialah Ashabul Kahfi, 309 tahun. Tidur itu bagi menyelamatkan agamanya. Manakala tidur yang kedua panjang ialah kisah Nabi Allah Musa AS, 100 tahun. Tidur itu ialah untuk menegurnya. Tegur. Nak tegur Nabi Musa bila kamu tertanya-tanya, kenapa Allah binasakan ini? Atau kamu tertanya, macam mana Allah nak hidup ini semula? Bukanlah dia tak yakin atau sebagainya. Ini Nabi. Tapi sifat bertanya-tanya itu ada sebagai seorang manusia. Sebab para Nabi SAW, di sebalik kerasulan kenabian mereka juga ada sifat manusia, berkahwin, sekian-sekian. Tapi sifat mereka taklah kita nak boleh banding dengan kita. Tertanya-tanya kita campur ragu-ragu. Kita tertanya tapi ragu tu kuat pada tertanya-tanya. Para Nabi ataupun bila Nabi Allah Musa tertanya, bukan maksud ragu, tapi itu pun sudah ditegur oleh Allah. Sudah ditegur. Macam kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sedang berdakwah pada orang-orang kaya. Pada fikiran Rasulullah, orang kaya ni bila mereka beriman, impaknya besar. Pemimpin-pemimpin impaknya besar. Datang seorang miskin lagi buta, namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia datang, dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ajar aku tentang Islam, aku nak dengar. Rasulullah berpaling darinya. Rasulullah tak membentaknya, tidak menengkingnya, tidak. Dia sekali menolaknya. Nabi cuma paling. Nabi terus fokus. Abdullah ibn Ummi Maktum datang lagi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ajar aku tentang Islam, aku nak Islam. Muka Rasul mula masam. Kurang selesa. Kita kan bila orang yang kita tak nak jumpa, dia cuba nak jumpa kita wajah kurang selesa. Tapi Rasulullah masih lagi, kita katakan baginda berakhlak mulia. Rasulullah tak ada pun bentak, hina, tak ada. Cuma wajahnya berubah. Itu pun ditegur oleh Allah. Turun ayat, abasa wa tawalla. Wajahnya masam, kata Allah. Abasa, wajahnya masam. Tetapi Rasulullah tak pernah wajah masam melainkan pada keadaan itu. Nabi ni wajahnya senyum atau sedih, dua je. Sentiasa senyum sebagai hiburan pada sahabat, sentiasa sedih memikirkan hak umat. Tapi masam ni bukan satu. Tetapi kalau kita kan terlalu muka masam, makan pun mempelang, muka masam, makan jeruk. Ni Nabi SAW tak suka makan masam, jauh sekali bermuka masam. Kita ni makan memang masam, muka jangan cerita. Kalau orang Terengganu panggil masam rebing, masam tu masam rebang, kata orang Terengganu, masam rebang. Lupa dah ayat ni, masam rebang. Nabi SAW tak pernah muka masam. Tapi tu ayat, dan ayat itu namanya surah itu, surah Abasa. Tak tahu dalam juzuk 30, surah Abasa. Apa maksud surah Abasa? Masam. Allah tegur Nabi SAW. Walau kesalahan itu bukanlah besar sebenarnya, tapi tidak bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Sedikit pun dianggap satu kesalahan. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla. Mukanya masam dan dia berpaling daripada menemui orang ini. Akhirnya selepas tu ayat itu, setiap kali datang Abdullah ibn Ummi Maktum, Rasul akan senyum paling manis sekali dan mengalu-alukannya, mendudukkannya dalam semua keadaan. Rasulullah SAW paling dia ceria jumpa Abdullah ibn Ummi Maktum. Kerana sebabnya tu ayat masam mukamu, Rasulullah berubah 100%. Muka paling manis bertemu Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang lelaki buta yang akhirnya dilantik oleh Rasul sebagai muazzin, tukang bang. Selain daripada Bilal, selain daripada Abu Mahdzurah, selalu ada beberapa orang tukang bang. Kalau di Madinah yang Rasul lantik ialah Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Di Mekah Rasul lantik Abu Mahdzurah menjadi tukang bang. Tuan-tuan, Bilal ni dia tugas dia besar, ataupun dia tugas paling penting. Sebab tu Rasulullah yang lantik. Dia bukan EJK lantik, Rasulullah lantik. Rasulullah itu Rasulullah. Untuk beritahu jawatan Bilal ni besar sebenarnya, jangan anggap kecil. Sebab tu kalau kita tahu berebut jadi Bilal, berebut sebab besar. Tapi tak tahu, pakat tekan perut belaka, tekan perut, sakit perut. Bang, tekan perut, sakit. Bang,
suara tak keluar. Bang, pegang kepala pening-pening. Masuk waktu bang, dia pun keluar. Takut orang suruh dia bang lagi. Sebab apa? Jahil, tak tahu kelebihan bang. Pakat sikit belaka. Kalau zaman sahabat berebut, dek Rasulullah takut berebut dan berbalah, Nabi tetapkan ini. Tetapkan ini, tak boleh berebut, berbalah. Sehingga kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fin nida wasaf al-awwal thumma la yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi. Kalau manusia tahu kelebihan azan dan kelebihan saf pertama, kemudian mereka tak akan perolehinya melainkan secara mengundi, mereka mengundi, buat pilihan raya. Ingat pilihan raya nak pilih Tok Wakil bukan, nak pilih Tok Bilal. Kerajaan buat pilihan raya ni semua tempat. Bayangkan lagi meriah tu. Pilihan raya nak pilih Bilal. Berkemping, saya patut jadi Bilal. Jadi semua Bilal ada lambang-lambang ni, sokong dia. Kalau manusia tahu, kata Rasulullah, dia akan buat pilihan raya ni, nak lantik Bilal. Dan saf yang pertama. Berebut. Tapi tak tahu. Jadi berebut lagi. Berebut lagi, tak nak jadi Tok Bilal lagi. Akhirnya nak ikat sangat Tok Bilal, terpaksa bayar gaji. Lekatlah seorang Bilal, bergaji. Dia tuan-tuan, kalau kita jadi Bilal tak bergaji, ikhlas pada Allah, antara kelebihannya ialah mayat tak hancur dalam kubur. Tok Bilal yang dibang, bukan mengharapkan apa-apa. Maka Allah pelihara jasadnya di dalam kubur. Ini sebagian disebut dalam hadis tentang kelebihan muazzin. Yang paling panjang lehernya akhirat kelak, Tok Bilal. Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun, rawahu Muslim. Yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak ialah Tok Bilal. Apa maksud panjang leher? Maksudnya tengah berkumpul di padang mahsyar, yang tahu apa berlaku depan tu Bilal. Sebagaimana dia yang memberitahu orang tentang masuk waktu solat. Kita kan bila berkumpul semua pakai nak tengok depan, apa berlaku depan. Macam kalau jalan jam kan, semua pakai keluar ikut tingkap, tengok apa benda depan tu, nak tahu. Bila tahu, tenang. Akhirat kelak yang nampak depan tu, yang panjang leher sekali. Panjang leher bukan maksudnya kecacatan, tapi kesempurnaan pada hari kiamat tadi. Sebab dia tahu apa berlaku depan. Ini Tok Bilal ni hebat. Ini jawatan yang dilantik oleh Nabi SAW. Antaranya ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi syahid kita ialah orang-orang baik ni, dia buat silap sikit, walaupun bukan dosa, Allah tegur dia. Semua para Nabi alaihissalatu wassalam ada teguran masing-masing. Kita boleh cerita satu persatu, setiap Nabi ada teguran dia. Termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Ibrahim, semua Allah tegur mereka. Dan hari ini kita cerita teguran Allah pada Nabi Uzair alaihissalam. Kenapa? Kerana dia tertanya-tanya macam mana Allah nak hidupkan ni, dan kenapa orang-orang ni dibunuh. Kenapa orang ni dibunuh semua? Bukanlah dia tidak atau membantah takdir, tertanya-tanya. Itu kita kan memang tertanya, dia masih sifat kita dah. Kenapa dia macam ni? Adik kemah ni? Dia fikir. Tapi orang yang saya katakan dekat, dia tidak ada istilah tertanya-tanya. Dia yakin ini baik. Yakin apa berlaku dalam hidup dia, ini baik. Maka dia akan berusaha macam Allah suruh. Dan menghadapi situasi, perkara, keadaannya. Kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, supaya kita tadi faham kisah takdir Allah dan kisah Nabi Allah Uzair alaihissalam, bagaimana kejadian yang menimpa baginda dan kisah mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lazimi istighfar dengan lidahmu. Kata biar antara zikir paling banyak adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waktu apa pun kita istighfar. Kita berpuasa, kita istighfar. Kita buat haji, kita istighfar. Kita duduk di dalam apa tempat sekalipun, waktu berkenderaan, istighfar. Biar istighfar ni dia kebiasaan lidah kita. Astagfirullah. Kalau orang boleh jadikan kebiasaan lidahnya pada perkara tertentu, masa kan kita tak boleh jadikan istighfar itu sebagai kebiasaan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan biasakan juga berzikir. Artinya istighfar kan zikir. Ya, istighfar ni dia ambil tempat khusus dalam makna zikir. Dia macam ni lah kita kalau makan nasi, lauk-lauk ni ada belakang, tapi dia ada lauk yang kita sebut lauk utama dia. Ni lauk utama dia. Ayam panggang mungkin. Yang lain juga lauk-lauknya.
melengkapkan makanan kita. Maka zikir ini semua bentuk zikir. Tapi yang perlu ada dominan dalam zikir itu istighfar. Ini kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan istighfar. Dan selepas solat yang pertama Nabi zikir ialah istighfar. Dan baginda SAW menyatakan, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Rasulullah sebut secara khusus tentang istighfar. Bukan Nabi SAW menyatakan man lazim istighfar, siapa yang melazimi istighfar, Allah menjadikan setiap kesedihannya keriangan, setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah bagi rezeki tanpa disangka-sangkakan. Maka kita istighfar. Dari tunggu pelanggan tak ada, istighfar lah. Istighfar, buat satu jumlah berapa istighfar. Sementara kita tunggu orang sakit di hospital, maka istighfar kita. Sementara kita tunggu gelerang itu, gelerang ini, gelerang dekat JPJ, gelerang dekat Puspakom dan sebagainya, sebut istighfar. Jadi kan ini sebahagian daripada cara kita bereaksi dengan waktu kita. Astaghfirullahaladzim. Biar kita bangun tidur pun, kita istighfar. Kita nak tidur, nak boleh kelena tidur tu, lambat. Dah penyakit macam-macam sekarang, nak tidur. Masih tidur pukul 10, pukul 12 bergolek lagi, tak tidur lagi. Golek sana, golek sini. Yalah, kita makin tua, penyakit banyak. Istighfar. Barulah kita tak pening kepala, sakit kepala. Maka amalkan dia istighfar. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan biasakan diri kamu untuk berzikir. Ya, mula-mula zikir ni dengan lidah, kemudian dia akan masuk ke hati. Kata sebab itu kata Imam Ibn Athaillah sekan tadi, sebab orang tanya dia, ni kadang-kadang zikir hati lalai buat apa? Tak, biarkan berzikir. Zikir dengan hati yang lalai lebih baik daripada tak zikir. Kata kita memang zikir, tapi hatinya lalai. Hatinya ingat benda tu, ingat benda ni. Nak zikir bagi dia, astagfirullah, dan hati ni nasi lemak ke nasi goreng. Astagfirullahaladzim, hari ni nak makan sana ke makan sini. Lalai. Tak apa. Teruskan berzikir. Jangan tinggalkan ibadat hanya kerana kita tak peroleh hasilnya. Kerana hasilnya tak datang cepat atau lambat. Tentang kita tanam pokok, jangan sebab dia tak berbuah kita tu nak tebang. Biarkan dulu. Mungkin waktunya akan sampai. Terus baca. Lama-lama berbuah juga dia. Ada orang ditanam pokok durian, dia kata, Ustaz, saya tanam. Lepas 30 tahun berbuah. Jadi saya nak bagi ke Ustaz lah. Makan. Ni buah sulung 30 tahun bagi. Lama dia pokok tu dah jadi macam pokok balak lah. Tapi sabar dia, berbuah juga. Pokok insya-Allah berbuah. Insya-Allah berbuah, tanam. Jangan kerana kita tak dapat buah kita fikir nak tebang. Walau kita tebang pun kita tak dapat ganti dengan pokok lain. Saya kata kat dia gini, jangan tebang, biar je. Awak boleh berlindung. Pada korang tanya ada pokok durian, ada pokok durian. Dah okey. Boleh cerita korang lah, ni pokok durian ada tapi dah tebang. Ada, harapan masih ada. InsyaAllah jangan bimbang. Dia akan ada buahnya pada waktunya. Kita zikir, anak tak nampak hasil. Tasbih dah lilit sampai ke leher dah ni. Zikir. Tangan kanan lagi, tangan kiri lagi. Tak cukup itu, belik leher pula. Tapi tak berkesan. Masih lalai dan cuai. Tak apa, teruskan zikir. Zikir dengan hati yang lalai lebih baik daripada tak berzikir. Sama juga solat. Kita solat tak kocok, lebih baik daripada tak solat. Sebab kamu dah lepaskan tanggungjawab. Cuma kesannya, insya-Allah kesannya akan datang. Dia kata Syekh Abdul Qadir, zikir terus, nanti ingatan pada Allah akan datang pada permukaan hati. Sehingga dia mendasarinya berakar umbi dan subur. Dan selepas itu, dia akan kembali melantun di lidah dengan rindu. Tak mula-mula sebut biasa je sebut. Tak rasa apa ni sebut astagfirullah. Lama-lama dia lekat ke hati. Jadi sedap. Kemudian dilantunkan kembali dengan seronok. Akhirnya kali ini kita berzikir selama satu tempoh panjang. Zikir tu jadi seronok. Mula-mula sebut je tak rasa seronok apa, sebutlah. Orang suruh zikir ni kita zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Zikir tak rasa seronok, mantap. Ustaz kata ni kelebihan dia, buat 4 kali, ni buat 10 kali, ni buat sekian. Buat lama-lama hati jadi seronok. Bila seronok dilantung balik dengan cara yang baik. Macam inilah tuan-tuan, dulu kita misalnya anak-anak kita
Mula dia lahir kita beri nama anak, beri nama. Mula panggil biasa je, mak, 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 mak. Lama-lama kita makin sayangkan anak kita. Kali bila panggil mak, hati dah rasa sayang penuh. Waktu kita jumpa sekali-sekala ke atau sebagainya, kita panggil nama anak kita, dia ikuti dengan rasa sayang di hati kita. Dulu sebut biasa je. Kalau nama orang macam tu dia berubah sifat, apakah lagi nama Allah? Sebab orang yang bijaksana, orang yang memperbanyakkan zikir. Tentang zikir, kata para ulama, ada satu hadis yang ajaib tentang zikir. Ada satu hadis. Lalu mereka membacakan hadis ini. Para ulama kita membicarakan kenapa kita kena sentiasa berzikir. Zikir ni amalan ringan, tetapi pahala dia berat. Bahkan kadang-kala pahalanya lebih berat daripada perbuatan-perbuatan yang berat. Even berperang pada jalan Allah tu berat. Tinggal keluarga sekian-sekian. Kadang-kala zikir mengatasinya. Dalam hadis yang disebut oleh ulama keajaiban zikir, Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa arfa'iha fi darajatikum wa azkaha inda malikikum wa khairil lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal wariki wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala az-zikr. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahu kamu amalan paling terbaik dan paling tinggi darjatnya dan paling suci di sisi Tuhanmu, bahkan lebih baik daripada kamu sedekah emas dan perak. Sedekah emas dan perak, bukan sedekah duit, emas. Sedekah duit susuk ni nak ni, sedekah emas. Jumpa orang ambil emas ketuk macam tu, lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Dan lebih baik daripada kamu bertembung dengan musuh, lalu kamu cantas leher mereka, lalu mereka cantas leher kamu. Sahabat-sahabat tu uji amalan apa ni, sampai dia punya kelas amalan tadi paling baik, paling tinggi darjat, paling bersih, yang paling bermutu di sisi Allah, paling bermutu di sisi Allah. Bukan lebih baik pada sedekah, bukan lebih baik daripada berjihad. Ini lain macam amalan. Lalu jawab Nabi SAW, qala zikrullah, ingat Allah. Kata Imam Iz bin Abdul Salam dalam Qawaid Iz, dia buat satu kaedah. Kadang-kadang kita tahu bahawa bila benda tu susah buat, pahalanya besar. Tapi ada waktunya tak, yang paling ringan pahalanya besar, itu zikrullah. Walau dia tak berat. Tuan-tuan sambil tidur zikir, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang sambil tunggu makanan kedai makan tu zikir. Daripada duduk makan kamu baik zikir. Zikir. Sambil duduk kereta jam tadi zikir. Sambil tunggu lampu isyarat zikir. Mudah, ringan. Ini amalan yang tak terhenti walau sakit. Tuan-tuan semayang ni kadang terhenti sebab sakit. Puasa, baca Quran, mungkin terhenti sebab sakit ni. Tapi zikir ni boleh terus. Sebab lidah ni walau sakit macam mana pun dia boleh sebut nama Allah. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, orang yang sebelum mati lidahnya menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Yang lain semua dah roboh runtuh belaka, lidahnya masih boleh. Sebab itu kita nak amalkan sentiasa zikir. Kalau kata ustaz, kalau gitu orang kalau zikir-zikir dia tak sedekah tak apa, okey je. Tentang sebab itu dia tak faham apa kesan zikir yang Rasulullah sebut tadi. Kita bila buat kebaikan, hati kita ni dalam keadaan lemah, hati kita mungkin bercampur-campur. Macam mana kita nak suruh kita boleh buat baik tadi dengan semangat, dengan seronok, dengan sungguh-sungguh? Zikir dulu. Kita dah zikir, lama-lama dia suka jadi pemurah, seronok untuk buat kebaikan. Kan kesan zikir. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Wala zikrullahi akbar, dan zikir pada Allah lebih agung, paling agung sekali. Rupanya zikir inilah pemangking kepada semua kebaikan kita nak buat. Kalau orang kata ustaz, kalau macam ni saya zikir, saya nak sedekah, ya tak apa. Lama-lama dia zikir, dia sedekah banyak pada orang lain. Kesan zikir. Ya, saya tak nak buat sedekah-sedekah betul. Tak, kalau macam tu macam jimat duit saya, tak ada sedekah ni, saya nak zikir je lah. Okey, silakan. Dan waktu dia zikir, akhirnya jadi pemurah dia. Kerana hati bila baik, semua benda baik dia buat.
Dalam satu hadis, ada seorang lelaki kata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kathirah." Ni hukum hakam dalam Islam ni macam banyak lah, berat lah nak buat. Boleh tak beri saya satu je amalan? Tengok sembahyangnya banyak, tengok bentuk ni banyak. Dia kalau orang tak faham Islam, dia nampak macam Islam banyaknya kena buat. Masuk masjid kena tahiyatul masjid, lepas tu kena duduk, lepas tu menuntut ilmu, lepas tu macam beratus benda buat sibuk tu. Rasa sibuk. Ni tak ada kerja kita ni. Buat semua benda. Lepas tu kena baca Quran. Lepas tu ustaz ajar amalan ni pula. Solat duha bukan 2 sampai 12 ni. Lepas tu tahajud pula. Sampai mana? Sampai bekak kaki. Macam banyak ni. Disebut amalan kita macam banyak. Saya nak start kat mana? Saya nak buat yang mana? Boleh tak saya nak buat sikit je? Ni sahabat yang datang jumpa Rasulullah, dia rasa macam tu. Kalau sahabat rasa macam tu, kita lagilah rasa macam banyak, macam tak ada buat. Lalu kata, "Ya Rasulullah, beritahu kepada aku satu benda je. Aku tak nak ni banyak sangat ni." Nabi kata, "Baik. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Satu je kamu buat. Lidah kamu biar sentiasa basah dengan menyebut nama Allah. Yang lain tak payah buat. Itu je. Tentang orang ni, bila dia sentiasa sebut nama Allah, dia nampak macam syariat Islam ni sikit pula. Maka dia mula solat, dia mula itu, akhirnya selesai. Tentang kita ni nak selesai masalah kita macam-macam. Rupanya dia bermula dengan satu benda je, zikir pada Allah. Nak mulakan, sebab saya katakan kita kadang-kadang tertanya, saya nak mula dari mana ni? Saya nak mula bagaimana ni? Ustaz, saya nak belajar macam banyak je Ustaz. Tengok kitab muka surat 659. Bila habis ni Ustaz? 4 tahun ke 40 tahun? Sebab arwah-arwah Tok Guru dia dulu, selai pun dah 10 tahun. Oh ni tengok. 659 muka surat. Ni pamau 80 tahun, 90 tahun. Kan kita mengaji lama-lama. Tok Guru kita dulu, dia baca satu kitab tu, barangkali setahun tak habis. Tapi macam mana nak habis? Kita tak ada kitab, dia je ada. Dan macam mana nak habis? Kita pun tak istiqamah nak. Dia tunggu selai. Saya ada seorang sahabat saya, dia ngajar kitab Fiqh Sirah. Saya kenal surau ni. Saya tahu orang ni semangat. Saya tengok dia, saya kata, "Syekh, entah tak boleh habis menaikkan berapa muka surat. Entah tak boleh kau tak?" Saya tak perlu semangat. Semua kena beli buku. Saya tengok gaya dia mengajar pun takkan habis. Takkan habis kitab tu. Dah orang pun takkan habis. Maka dia pun start mengajar Fiqh Sirah. Saya tengok, ya kita sama-sama berkongsi cara. Apa yang saya sangka betul. Dia ajar dang lah 7-8 muka surat. Lepas tu khatam sendiri. Khatam semua. Khatam macam mana? Semua tak datang. Dia pun tak datang. Maka kitab tu terkhatam sendiri. 3 muka surat je. Sebab apa? Lemah tak. Kita tengok buku tebal-tebal, Allah, lemah. Tapi bagaimana kita nak kuat? Bagaimana kita nak biar buku tu setebal mana pun, insya-Allah boleh. Sebab kita dah tengok orang baca novel 700 muka surat. Saya jumpa seorang hamba Allah, dia boleh baca novel 700 muka surat satu hari. Tak hari boleh baca. Dia punya fokus ni luar biasa. Dia boleh baca sekian-sekian. Kalau dia boleh baca pada benda yang tak ada banyak faedah, cuma mainkan emosi. Novel ni dimainkan emosi, dia tak akan jadikan kita kaya. Dia jadikan kita kaya emosi. Muka kan lain macam novel ni, muka emosi lain. Jangan diusik, lebih kurang hatinya rapuh. Dalam hatinya bukan sekadar ada taman, ada banyak-banyak benda free guy, benda cepat pecah. Ini mazhab novel lain macam perangai dia. Kita kalau muamalah dengan geng-geng mazhab novel lain, orangnya pendiam, tak banyak cakap, tapi mengelamunya kuat. Novel, dia dah sampai ke London pun. Geng-geng novel ni. Mungkin saya betul cakap, mungkin tak betul. Tapi kita kenal secara perwatakan. Orang minat novel, kaki novel. Dia ada jiwanya sendiri. Dia ada sensitivitinya sendiri. Dia, kenapa tak baca benda yang beri manfaat pada agama? Oh, boleh novel habis 700 muka surat. Ni ambil kitab ni tak tebal sangat, 200 muka surat habis kan. Dia beri manfaat pada agama, pada akal, yang membentuk emosi yang baik. Jadi novel, filem, semua benda ni mainkan emosi kita.
Emosi semangat, semua orang nak belasah. Semangat, tengok mak kilau. Semangat dia. Habis nak bersilat, ngetiang. Dengan pagar, lambat pagar tu tepuh dia sikit siap. Pagar pun ranak. Silatnya dia. Sebab apa? Semangat, emosi. Yang ni, baik novel, baik filem, dia mainkan emosi kita. Sehingga akal kita kurang, emosi lebih. Tapi buku agama ni, dia mainkan roh kita. Dia hidupkan roh kita. Lalu pergi pada akal kita. Lalu pergi pada tindakan fizikal. Akhir tindakan kita berilmu, tenang, kuat dan bermanfaat. Yang penting tindakan kita bermanfaat. Pada anak-anak kita, pada isteri kita, pada diri kita. Kita mula berzikir, kita mula buat amalan ni, mula tolong orang tu. Sebab kita faham agama, kita baca. Jadi macam saya sebut tadi, buku tebal-tebal macam mana nak habis? Berzikir. Mulakan dengan zikir. InsyaAllah ringan. Kalau hadis Rasulullah tadi, seorang sahabat yang dia rasa banyak Islam ni, pening nak buat, Nabi kata baik, lidah kamu sentiasa basah dengan zikrullah. Tentang kita nak semangat dalam ibadat, nak terang, nak jelas semua perkara, maka banyakkan berzikir. Tak kira tempat, dia tak ada satu tempat khusus. Mana-mana je. Baring, tidur, bangun tidur, waktu kat dapur. Dapur daripada kita duduk basuh beras sampai basuh ikan. Sampailah kita masak 2 jam, 3 jam setengah. Lama masak. Mulut senyap. Padahal kalau zikir, apa mudaratnya? Banyak manfaatnya. Dia diam. Amalkan zikir. Semudah-mudah zikir. Waktu masak. Kita sama juga lelaki. Tengah buat itu. Amalkan zikir. Ia benda mudah. Tapi darjat, pahala, kelebihan, kemuliaannya. Baik, ini zikrul daim kita panggil. Zikrul daim, zikir Allah betul. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku ni teman ramai tok guru aku. Ramai tok guru aku. Maka kebiasaan mereka ialah makan makanan yang baik. Dan ni tak bagi kat aku. Kenapa? Kena ajar aku cari sendiri makanan yang baik. Kita dalam bab makanan baik yang bergantung dengan orang. Kita sendiri tahu ini makanan baik. Jangan kerana kita dia orang baik, maka dia semua baik-baik. Ialah kalau kita sentiasa bersama dia. Kalau kita sendirian, anak-anak kita, dia duduk dengan kita, dia makan benda baik-baik. Tapi nanti dia bersendirian, dia duduk universiti, dia duduk college, dia duduk asrama, dia duduk luar negeri, tahu benda dia makan. Sebab kita tak ajar dia cari sendiri. Kita ajar dia makan, kita makanan yang baik. Tapi kita lupa beri panduan makanan yang baik pada dia. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, aku ni tengok tok guru aku ni, makanan mereka semua baik-baik. Tapi tak sesuap pun mereka beri pada aku, supaya aku cari sendiri. Supaya faham benda tu, faham. Ini kalau umpama orang mengair, dia berinya ikan, dia tak ngair dia. Biar dia ngair sendiri. Ya, setiap kali dia jumpa air, dia tahu nak mengair. Biar setiap tempat yang dia pergi, dia tahu bagaimana mencari makanan yang halal. Makanan yang halal bukan secara zat makanan yang halal, bukan cara perolehannya je biar juga halal. Tuan-tuan, ada makanan dia halal, tapi cara pemilikannya tidak halal, syubhah, duk ambil orang. Halal makanan tu. Lori gula jatuh, terbalik, ambil belakang gula. Kenapa? Halal ustaz, ada yakin tu halal, ambil. Tak, ia memang halal secara makanan tu, tapi cara kamu peroleh itu haram. Dia tak halal. Dan kita macam ada satu budaya, kalau lori-lori makanan ke apa, kau terbalik, dia berebut ambil. Lori susu berebut ambil. Lori kan ambil. Dia ambil belakang, kutip belakang. Sebab apa? Kata halal. Yang makanan tu memang halal, perolehannya haram. So, kadang-kadang kita niat je nak ambil hak orang pun Allah hukum kita. Ada satu kisah, seorang raja namanya Raja Syarwan. Raja Syarwan ni satu hari dia pergi berburu, bawa dia punya panglima dia. Buru ni terlebih jarak, akhirnya bekalan habis, dahaga. Soalnya tak ada air, mereka bergerak cari air. Sampai ke satu kebun buah delima, kebun delima. Lalu minta air, ada budak jaga. Minta air, dia kata budak ni, sini tak ada air. Air tak ada lah, terhad airnya. Ini tunggu hujan ni. Kebun tunggu hujan. Lalu kata Syarwan ni, kalau macam tu bagi aku buah delima. Aku nak buah delima. Lalu budak ni pun bagi buah delima. Dia pun makan manis ni, sedap.
Dalam hatinya kata, aku ambil lah kebun, rampas. Raja, rampas. Lepas tu dia kata budak ni bawa satu lagi. Budak ni bagi lagi. Tiba masang. Masang pula. Tak jadi ambil. Masa manis tu fikir nak rampas. Dia tanya budak, buah ni pokok sama ke? Sama. Pokok sama. Satu manis, satu masam. Habis kenapa masam, kata raja. Kata budak ni barangkali niat tuanku tak baik. Niat tak baik. Okeylah, bawa satu lagi, kata raja ni. Bawa satu lagi. Maka dia bawa satu lagi. Dia makan. Manis pula. Budak kenapa manis? Barangkali niat sudah baik. Kerana baik niat, maka baik apa yang kita dapat. Dan cerita ini masyhur. Satu teguran. Kadang kita niat aja, niat nak tipu orang. Nak tipu melabur, orang melabur kita nak tipu. Akhirnya kita dah dapat akibat dia dengan niat tak baik. Sebab tu niat tu biar baik, tuan-tuan. Kita kalau masak makanan, niat nak beri makan ke orang. Orang makan sedap. Kita masak makan tapi bukan niat nak bagi orang. Tapi kebetulan orang ada, bagilah, malu pula tak bagi. Orang makan tak sedap jadi dia. Perhatikan niat. Niat. Kita dan niat nak cari yang halal, Allah mudahkan. Saya niat nak cari kedai-kedai halal, InsyaAllah Allah mudahkan. Tapi tak ada niat, cuba niat nak makan sedap, jumpalah kedai haram. Maka kalau tuan-tuan niat, biar makanan kita makanan halal, baik. Biar rezeki kita halal, baik. Pesankan anak-anak kat Alung, nak kerja tempat baik-baik, rezeki baik. Yang kerja jadi sebab rasuah, syubhah, jangan. Kau nampak kerja macam dia berhenti. Ada seorang hamba Allah, dia saat saya kerja satu syarikat besar, Ustaz. Ni gini bos-bos Tan Sri ni. Saya kata okey. Masalah saya, Ustaz, bos saya dia tak suka CEO saya. Dia minta saya jadi saksi bahawa kononnya CEO dia buat rasuah. Dia jadi PA. Dia telefon saya, macam mana Ustaz? Saya tak boleh. Kalau tak boleh, saya memang kena berhenti. Tekanan kuat, tekanan. Cerita ni yang besar, nak perangkat CEO dia terlibat dengan rasuah. CEO nya orang jujur, bagus, tegas. Dia kenal awalnya. Dia sebut salah macam mana, tanya. Nangis dia. Kan tahu dia akan kehilangan kerjanya, tapi bukan kehilangan rezeki dia. Jadi dia nekat, dia berhenti. Saya tak akan buat. Saya kata awak kena tegas, benda ni benda dosa. Awak zalimi orang, nanti awak kena pula. Tak ni yang atas-atas ni, dia punya mainan dia kasar-kasar. Dia nekat berhenti dan cari kerja lain. Masya Allah, ini orang cari rezeki baik. Ada seorang hamba Allah, dia cerita ke saya, dia ni jadi PA, ni geng PA pula ni. PA bagus, PA. Dia punya ownernya bagus. Ni jenis kaya sungguh. Tapi jenis suruh hidang harap. Dia nekat berhenti kan tak mampu lagi nak tanggung rasa berat dosa tu. Sebab dia orang Islam ni ataupun bos ni Islam, tapi suka minum, jenis suka minum. Dia minum pula bulan puasa. Kawan ni kata saya buat saya berhenti. Anak buah saya ni berhenti. Tak. Kena fikirkan agama. Allah bagi rezeki lebih baik. Tentang kita bab rezeki ni, dia bermula makan minum dan cara peroleh, biar kita tegas benih. Jangan tolak ansur bab makan minum. Tak apalah makan, ni je makan ajak halal, bersih. Allah menyebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah. Hei Rasul, makan baik-baik dan lakukan amal soleh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang beriman, makan yang baik-baik apa yang kami rezekikan pada kamu, dan bersyukurlah pada Allah senantiasa kalau benar kamu hamba-Ku dan menyembah-Ku, beribadat pada-Ku. Tentang kata ulama, ketaatan Allah ni, ketaatan ini hadiah yang Allah beri pada hamba-hamba. Taat Allah simpan dalam satu khazanah. Seorang ulama nama Yahya bin Mu'az kata, radhiyallahu ta'ala anhu, kebaikan ini ialah kekayaan yang Allah simpan dalam satu pembendaharaan yang Allah akan berikan pada hamba-hambanya. Apakah kita tahu apakah kunci
pembendaharaan Allah Ta'ala ini. Ini dalam kita sebut macam tempat simpanan. Dalam tu ada semua ketaatan Allah. Semua Allah simpan. Sebab ketaatan inilah rezeki. Tuan-tuan kita ni kalau boleh buat taat, kita dapat rezeki sebenarnya. Sebab itulah kita akan ambil akhirat kelak. Rezeki sebenar bila Allah beri, dorong kita untuk buat taat. Dengan harta yang kita ada, dengan masa yang kita ada, dengan umur yang kita ada, dengan anak bini yang kita ada, itulah rezeki sebenar-benarnya. Sebab taat itulah yang menjadikan kita akan ambil pahala akhirat kelak. Kata Yahya bin Mu'az bahawa Allah simpan segala kebaikan taat ini dalam satu tempat. Dan tempat itu berkunci. Kuncinya ialah doa pada Allah. Dan gigi-gigi pada kunci itu ialah makanan yang halal. Tuan-tuan kita kan kalau sebut kunci, dia akan ada gigi dia. Kunci tu, kan kalau tuan-tuan duplicate kunci, dia cuma betulkan gigi dia. Mungkin kunci tu lain, tapi gigi tu biar sama. Dia buat sikit-sikit, ya gigi sama, boleh buka. Kata Yahya, ni pembenaran Allah yang dalam tu ada macam-macam ketaatan. Dia berkunci. Macam mana nak buka? Doa pada Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu untuk sentiasa buat baik. Wa tarkal munkarat, untuk sentiasa tinggalkan kejahatan. Wa hubbal masakin, untuk cinta orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamani, dan untuk engkau rahmati aku dan ampuni aku. Jadi kita kalau nak buat baik, doa pada Allah. Ya Allah, permudahkan aku nak pergi umrah, permudahkan aku nak pergi haji. Ya Allah, ilhamkan aku, berikan kekuatan pada aku untuk solat, untuk menyembahmu, untuk sekian-sekian, mencari rezeki yang halal. Semua kebaikan kita kena doa kalau nak buat. Maka Allah pun hantar kebaikan. Tapi kunci tadi, selepas dibuka dengan doa, kunci tu dia ada gigi-giginya. Gigi-giginya ialah makanan yang halal. Kalau makanan kita haram, doa pun tak mustajab. Tak mustajab. Sebab itu jaga makanan, jangan kompromi. Kan tu kata ulama, kalau kamu tengok orang berdiri macam tiang, dia solat ni berdiri macam tiang, punya banyak, tapi dia tak peduli makan minum, jangan peduli dia. Dia tak ada agama tu. Orang yang tak pernah peduli apa yang masuk ke mulutnya, jangan kamu pedulikan agama ni. Itu memang dia ni tak jaga agama. Dia semua kedai boleh masuk, boleh belasah belakang, asal makan, makan tak. Kita tuan-tuan tengok, lagi warak kita, lagi kita jaga apa yang masuk mulut kita. Apa yang masuk mulut anak-anak kita, apa yang masuk mulut pada mulut isteri kita. Hati-hati benda ni, jangan cerita ni. Kita bimbang dalam mazhab sedap makan ni, sedap. Mazhab jalan-jalan cari makan, cuma cerita sedap. Itu saya dah sebut semalam atau sebelum ini, betapa menyediakan makanan ini menjadi fardu kifayah pada umat Islam. Kita nak tolong, bila ada orang Islam jenis tak peduli benda ni, kita nak tolong dia. Kita buka restoran, kita buka kedai, kita buat sedap-sedap. Tapi kita jaga agama kita. Tapi mereka bila makan, senang untuk kita dakwah dia, senang untuk dia buat baik. Ini mati mengucap pun senang. Ni hantar punca orang mati mengucap payah, hantar makanan dia, makanan. Lepas tu orang Islam yang kaya raya mana-mana, makanan yang boleh kebiasaan orang Islam, beli restoran tu, beli fast food tu, biar kita dapat jaga standard halal dia. Kita nak apa ni, larang dia makan benda tu, benda ni jenis fast food ni, payah, beli dia. Kita beli fast food dan kita jaga halal dia. Okay, selamat umat Islam. Mana-mana fast food yang nampak ramai orang kita makan, anak-anak kita makan, kalau mana orang berkeupayaan beli perniagaan tu, beli dan jaga standard halal dia, akhirnya anak-anak kita makan yang baik, makan benih halal. Ya, standard pertama mesti halal, yang kedua boleh kita cerita khasiat dan sebagainya, tapi halal tu dulu. Kan tanda halal ialah tanda agama. Jadi Syekh Abdul Qadir menyebut, tuk guru aku semua buat makanan jaga sungguh, sehingga aku boleh tak bagi kerana nak ajar aku bagaimana mencari sendiri, bagaimana nak cari makanan yang baik. Maka ini cara kita menjaga agama kita. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.